diri je orang datang bagi duit. Saya kata, nak buat apa ni? Saya kata, dah lah, ambil lah sedekah. Saya bukan pengemis ni, tak apa ambil lah. Punya buat pertanyaan, kadang-kadang kita tanya dia terus lari. Menjadi OKU bukan pilihan individu. Hanya kerana fizikal mereka yang berbeza dengan manusia sempurna, orang kurang upaya atau OKU sering dianggap menyusahkan dan sukar menguruskan diri. Lebih memburukkan keadaan, golongan ini sering dikaitkan dengan hukum karma, perbuatan buruk ibu bapa mereka ketika berada dalam kandungan. Persepsi negatif segelintir masyarakat terhadap kumpulan kurang upaya ini semakin menebal apabila melihat majoriti pengemis di kaki lima, pasar malam dan tepi jalan adalah golongan OKU. Sumber kini berkesempatan menemubual seorang OKU yang cacat penglihatan namun mempunyai kerjaya yang hebat bagi mendapatkan respon beliau mengenai pandangan negatif masyarakat terhadap golongan OKU, khususnya mereka yang cacat penglihatan. Saya dilahirkan sebagai anak yang normal, tapi pada usia 5 tahun saya menghadapi demam campak dan difahamkan menjadi kayak masuk ke dalam mata. Setelah menjalani rawatan beberapa tahun, doktor mengesahkan yang kornea mata saya dah tak dapat diselamatkan. Maka keluarga saya membesarkan saya sebagai anak yang OKU di rumah tanpa bersekolah. Sehingga usia saya 9, barulah arwah mak dan ayah saya alhamdulillah membuat keputusan untuk menghantar saya ke sekolah pendidikan khas untuk OKU penglihatan di Pulau Pinang. Jadi nak pendekkan cerita, pada masa itu ada 3 beradik di dalam keluarga yang menghadapi masalah yang sama, abang, kakak dan saya. Kakak meninggal, abang pun meninggal tidak lama lepas itu, dan saya menjadi buta. Bila tamat form 5, saya alhamdulillah lah dengan izin Allah saya dapat pelajar cemerlang, paling cemerlang di seluruh negara pada masa itu. Jadi saya dapat beasiswa daripada Bakti, Badan Amal, untuk menyambungkan pelajaran dalam bidang computer science di Philadelphia, Amerika Syarikat. Balik memperkenalkan teknologi yang saya belajar itu kepada orang buta lain, dan daripada situ ramai yang berjaya mendapat pekerjaan kerana IT ni boleh memungkinkan mereka untuk bekerja sebagai seorang guru, sebagai seorang pegawai, sebagai seorang lawyer dan sebagainya. Tuan Silaturahim juga adalah pengasas kepada Yayasan Orang Buta Malaysia yang mana memfokuskan membangunkan teknologi khas menggunakan braille dan teknologi bersuara sebagai alat sokongan dalam hidup orang buta. Yayasan Orang Buta Malaysia adalah pertubuhan bukan kerajaan yang berdaftar di bawah bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri sejak tahun 2013. Fokus utama Yayasan Orang Buta Malaysia adalah membangunkan teknologi khas atau dipanggil assistive technology untuk kegunaan golongan orang kurang upaya, khususnya orang kurang upaya penglihatan. Mana-mana OKU penglihatan di dalam dunia inilah, bila ditanya mereka akan menyebut 3 masalah utama. Yang pertama, masalah pergerakan ataupun mobility, untuk bergerak dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Yang kedua, masalah mendapat pekerjaan, di mana peluang pekerjaan amat terhad dan sikap diskriminasi ataupun pilih kasih di kalangan majikan, tiada kepercayaan dan keyakinan untuk mengambil OKU bekerja, khususnya OKU penglihatan, dan lain-lain faktor lah. Dan masalah ketiga adalah masalah mengakses kepada maklumat, information accessibility. Kerana kebanyakan maklumat yang ada di dalam pasaran kita hari ini adalah tidak mengambil kira keperluan orang yang tidak dapat melihat. Risalah tentang COVID-19 for example juga tidak kedapatan di dalam braille, mengakibatkan akses kepada maklumat, kepada informasi semasa itu amat terhad. Kita bergantung sepenuhnya kepada radio dan televisyen. Berbalik kepada 3 masalah utama tadi, iaitu masalah pergerakan atau mobility, masalah pekerjaan dan masalah akses kepada maklumat, saya rasa tidak ada penyelesaian jangka pendek. Kesemua masalah ini tidak dapat diselesaikan secara overnight, ya, tidak ada solutionnya, dan penyelesaiannya tidak boleh diletak pada bahu
organisasi yang menjaga kepentingan OKU penglihatan semata-mata, kerana kebanyakan daripada penyelesaian ini harus melibatkan intersektoral, interministerial punya perkhidmatan. Kita kena go across the ministry, from one ministry to the other, from one agency to the other. Dia bukan bila sebut saja masalah OKU penglihatan atau OKU, kita rujuk kepada JKM semata-mata, kita rujuk kepada Jabatan Pembangunan OKU semata-mata. Bukan begitu, kerana dalam sektor pendidikan, for example, JKM tidak menjaga sektor pendidikan dalam negara ini. Pendidikan dijaga oleh Kementerian Pendidikan, ya. Sektor pekerjaan menjadi portfolio Kementerian Sumber Manusia. Kalau masalah mengakses maklumat, kerana kebanyakan maklumat tidak mempunyai braille, tidak bersuara, maka penyelesaiannya adalah kepada semua pihak yang menyediakan maklumat itu, ya. Sebab itu saya kata penyelesaiannya bukan fokus atau jurus kepada satu pihak untuk menyelesaikan. Ia melibatkan intersektoral, melibatkan interministerial, interagency. Saya ingin berkata begini, mungkin mereka menjual tisu itu kerana itulah satu-satunya pilihan terbaik yang ada. Jika ada dua pilihan, pilihan pertama bergantung kepada ahli keluarga, ibu bapa dan kawan-kawan untuk kelangsungan hidup. Pilihan kedua, keluar menjual tisu, main music, malah menjadi pengemis sekalipun untuk meneruskan kelangsungan hidup. Majority akan memilih pilihan yang kedua, kerana kehendak seorang OKU itu sama seperti kehendak orang yang tidak OKU. Ia harus makan, ia harus pakai, ia harus mendapat perubatan yang berkualiti, ia harus kahwin, ia harus mempunyai keluarga, ia harus mendapatkan hiburan. Malahan kalau dia nak pergi tengok wayang di panggung wayang pun ia harus. Kita tidak boleh menafikan hak mereka untuk berkahwin, untuk mendapatkan hiburan, untuk pergi makan di restoran ataupun di restoran makanan segera semata-mata kerana mereka OKU. Jadi kami, termasuk saya lah, sebab saya pun OKU, ya, berpendapat kita harus melakukan apa juga pekerjaan asalkan halal di sisi syarak dan undang-undang untuk meneruskan kelangsungan hidup daripada bergantung kepada ahli keluarga. Ramai yang berpendapat bagi OKU, kamu tidak menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara, kamu tidak menyumbang kepada pembangunan politik negara, kamu kurang berperanan di dalam masyarakat, maka janganlah meminta-minta layanan 5 bintang. Saya rasa pendapat itu harus dikikis. Baru-baru ini saya menghadapi masalah dengan masyarakat di dalam komuniti saya, di mana petak meletak kereta OKU ingin ditukar statusnya ke petak kecemasan untuk kegunaan bomba, ambulans, food grab, food panda dan sebagainya. Saya kata rubbish. Siapa bagi kuasa kepada Persatuan Penduduk untuk menukar status petak OKU meletak kereta ke petak kecemasan? Kerana petak meletak kereta OKU diperjuangkan oleh OKU bertahun-tahun lamanya sebelum pihak berkuasa bersetuju meluluskan semua bangunan harus menyediakan petak OKU. Habis bila dah dapat petak OKU, penduduk setempat nak tukar status. OKU tak boleh meletak kereta di situ, kerana kalau bomba datang nak berhenti di mana? Soalannya. Saya kata none of my business. Kalau bomba ke, ambulans ke, none of my business. Itu penduduk atau komuniti kena minta daripada kerajaan tempatan petak khas untuk kecemasan. Bukannya menukar status, bukannya sewenang-wenangnya nak berampas hak OKU yang terhad. Tandas OKU dah terhad, petak OKU terhad. Yang terhad tu yang nak diambil sewenang-wenangnya. Saya kata rubbish. Saya memang berjuang untuk kepentingan OKU, bukan untuk kepentingan saya. Jadi alhamdulillah mereka tarik balik keputusan mereka yang rubbish itu dan membenarkan saya dan lain-lain OKU menggunakan peta itu. Menjadi OKU bukan pilihan individu atau ibu bapa. Sebagai rakyat Malaysia, OKU berhak menikmati semua kemudahan yang disediakan oleh pihak kerajaan, berhak menikmati semua kemudahan infrastruktur yang ada dalam negara ini,
maka semua polisi dan infrastruktur yang dibangunkan haruslah bersifat mesra OKU dengan mengambil kira reka bentuk sejagat atau universal design sebagai priority. Dalam sesi temu bual bersama beliau, kami berasa kagum kerana beliau mampu menaip di komputer tanpa menggunakan tulisan Braille dan berkebolehan menghafal setiap perkara di papan kekunci tersebut. Okey, komputer ini juga bersuara. Bila saya type A, suara akan sebut A. B, so dia boleh bacakan. Hello, apa khabar semua? Andy, walaupun terdapat kekurangan pada diri beliau, anak muda yang mesra ini adalah seorang pelatih di Yayasan Orang Buta Malaysia yang turut bersama membantu golongan OKU dalam menguasai teknologi semasa. Trainer sebagai untuk OKU penglihatan tentang gadget-gadget assistive teknologi. Biasa saya akan train OKU penglihatan cara penggunaan komputer, cara penggunaan gadget-gadget assistive macam braille display, smartphone iPhone ke ataupun smartphone yang lain lah. Sebelum yayasan lagi adalah belajar komputer lah. Saya ambil kursus diploma kemahiran Malaysia. Memang sebelum ni dah belajar lah tentang komputer. Kemudian bila masuk yayasan, saya belajar lebih pada gadget-gadget assistive teknologi lah, yang dapat membantu dalam pelbagai situasi lah. Kadang-kadang ada individu yang boleh terima dengan hati yang terbuka lah. Ada yang sangat takut lah bila jumpa macam bila kita nak buat pertanyaan saja kan. Sebab kadang-kadang kita pergi tempat yang kita tak tahu. So nak buat pertanyaan, kadang-kadang kita tanya dia terus lari. Ada yang dia memang baik, dia akan tolong bawa lah, tolong tunjukkan. Ada yang dia macam tunjuk situ, sini. Jadi bagi kita macam apa yang situ kan, apa yang sini kan, mana kan. So ikut pada individu jugalah. Sebenarnya bagi kami tak adalah macam nak minta prihatin sangat daripada masyarakat luar, cuma kita minta kerjasama daripada semua orang lah. Sebab kita pun kadang-kadang nak minta tolong sebab tempat tu kita tak familiar kan. Jadi kita semua bukan nak menakutkan sesiapa, cuma nak macam kadang-kadang nak minta tolong dari segi tunjuk arah ke apa je kan. Jadi masyarakat luar ni lebih perlu lebihkan awareness lah untuk OKU penglihatan ni. Dalam episod akan datang, kami bawakan kepada anda kisah seorang pensyarah yang cacat penglihatan. Beliau juga adalah seorang penulis buku dan salah sebuah buku beliau menjadi rujukan pihak SPRM. Nantikan di episod seterusnya.